Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mulyani binti Abdullah dan rakan saya Abdul Ghani bin Rashid dari Politeknik Kuching Sarawak akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pembelajaran Mudah Alih melalui pendekatan heterogogi. Kajian ini mengandungi 4 bahagian iaitu pengenalan, literatur, metodologi dan kesimpulan. Pengenalan. Mempelbagaikan pembelajaran digital mendorong kepada perkembangan teknologi digital. Kemunculan teknologi digital telah membuka peluang kepada penyelidik dan pendidik untuk memikirkan kaedah pembelajaran bagi memenuhi permintaan pendidikan di peringkat pertengahan. Bagi memenuhi permintaan semasa, pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan secara tidak linear, manakala maklumat perlu tersedia dalam masa singkat dengan memilih pelbagai kaedah digital yang sesuai. Penyataan masalah. Pembelajaran mudah alih iaitu pembelajaran merupakan satu alternatif bagi menangani masalah ini. Melalui pendekatan ini, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaplikasikan teknologi mudah alih yang dapat menyediakan pembelajaran secara seamless, ubiquitous dan context aware. Seterusnya dapat dilaksanakan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Oleh yang demikian, pembelajaran mudah alih berasaskan heterogogi diperkenalkan bagi membantu pelajar memperolehi maklumat dari pelbagai sumber seiring dengan arus pendidikan. Objektif kajian. Mengenal pasti tahap penerimaan pelajar kejuruteraan terhadap teknologi pembelajaran mudah alih. Mengenal pasti tahap elemen heterogogi pelajar pengajian kejuruteraan dalam M pembelajaran serta menentukan hubungan antara tahap penerimaan teknologi pembelajaran mudah alih terhadap elemen heterogogi pelajar. Kajian literatur. Pembelajaran dalam talian telah wujud sedekad lalu dalam meningkatkan sistem pendidikan yang lebih komprehensif bagi membentuk pelajar kritis dan kreatif. Aplikasi mudah alih boleh menjadi alat yang berguna bagi tenaga mengajar di peringkat pengajian tinggi dan para penyelidik mula memerhati trend untuk belajar melalui peranti mudah alih. Perkembangan peralatan dan teknologi mudah alih pada masa kini menawarkan pelbagai kelebihan yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Realitinya, pembelajaran mudah alih membolehkan pelajar berinteraksi antara satu sama lain tanpa perlu melalui satu skrin monitor yang besar dan pelajar boleh mencapai sumber maklumat dari pelbagai format seperti audio, teks, gambar, video dan animasi. Heterogogi digambarkan sebagai satu lanjutan andragogi dan juga disebut sebagai teori berpotensi untuk pembelajaran dalam talian dan jarak jauh. Pendekatan ini memberi penekanan kepada bagaimana untuk memperolehi ilmu berbanding memberikan ilmu secara terus kepada pelajar. Melalui model heterogogi, terdapat 6 bahagian penting iaitu meneroka, mencipta, kolaborasi, perkongsian, refleksi dan berhubung. Pendekatan heterogogi yang boleh digunakan dalam pengajian sosial melibatkan penggunaan teknologi maklumat yang membuka ruang untuk interaksi sosial yang lebih luas. Selain dapat mengakses maklumat dengan pantas, konsep heterogogi dalam pembelajaran ianya juga menyediakan peluang untuk pelajar menentukan bahan apa yang ingin mereka kuasai. Apabila pembelajaran atas talian berlaku, pelajar tidak lagi boleh bergantung kepada pensyarah semata-mata sebagai sumber ilmu. Pelajar perlu membuka minda untuk meneliti bahan pembelajaran di atas talian. Metodologi kajian. Dari segi kaedah pengumpulan data, kami menggunakan teknik soal selidik yang terdiri daripada 3 bahagian iaitu demografi, penerimaan teknologi mudah alih pelajar dan tahap pendekatan kendiri pelajar dalam pembelajaran mudah alih. Kajian ini melibatkan responden seramai 180 orang pelajar Politeknik Kuching Sarawak daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Mereka adalah pelajar yang mengambil kursus kejuruteraan jalan raya dan lalu lintas.
Kajian ini berbentuk kuantitatif deskriptif dan kami membuat analisa menggunakan software SPSS versi 20.0. Hasil dapatan ini kami mengukur menggunakan nilai kekerapan, peratus dan min untuk keseluruhan aspek. Saya Abdul Ghani bin Rashid Elias Muhammad akan menerangkan tentang analisa dan keputusan. Analisa terhadap demografi melibatkan elemen jantina, umur, bangsa, media sosial dan juga gadget. Analisis yang telah dijalankan terhadap tahap penerimaan teknologi muda alih, peratus skor min yang diperolehi adalah 3.94. Saya mempunyai rakan yang spesifik untuk membantu saya apabila terdapat masalah dengan M pembelajaran. Manakala skor min terendah pula ialah 3.54, di mana kaedah M pembelajaran ini menarik dalam pendidikan berkaitan kejuruteraan. Secara kesimpulannya, pembelajaran muda alih diterima sebagai satu kaedah pembelajaran dengan mengambil kira peranan rakan spesifik dalam membantu menyelesaikan masalah pembelajaran. Analisis yang dijalankan terhadap tahap elemen heterogogi pelajar dalam pembelajaran muda alih, di mana puratus skor min tertinggi ialah 4.04, iaitu saya dapat memperolehi maklumat dengan cepat menggunakan pelbagai enjin pencarian dalam kandungan M pembelajaran. Skor min terendah pula ialah 3.55. Saya mampu memahami topik yang diajar dalam M pembelajaran ini dengan lebih baik berbanding sebelumnya. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah kemudahan akses hari ini berada pada tahap yang sangat baik bagi membolehkan pelajar mencari maklumat dengan cepat menggunakan enjin pencarian sedia ada. Untuk memahami hubungan penerimaan pelajar dalam M pembelajaran melalui pendekatan heterogogi, nilai signifikan yang kita perolehi berada di bawah paras 0.05, iaitu tidak terdapat hubungan signifikan antara penerimaan teknologi pembelajaran muda alih pelajar kejuruteraan terhadap elemen pendekatan heterogogi ditolak sama sekali. Ini kerana semakin tinggi tahap penerimaan pelajar terhadap teknologi, maka semakin tinggilah tahap elemen heterogogi pelajar menggunakan M pembelajaran sebagai satu kaedah pembelajaran. Akhir sekali dapat dibuat kesimpulan bahawa pendekatan heterogogi pelajar mempunyai autonomi dalam menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai dalam tahap pengetahuan dan kemahiran mereka di samping membentuk amalan pembelajaran yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.